Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah di Istana Negara yang dipercayai berkaitan dengan mendapat perkenan baginda berhubung pembubaran Parlimen. Memetik laporan media tempatan, kunjungan Perdana Menteri itu bagaimanapun tidak diketahui media yang biasanya berkumpul di luar pintu utama istana. Yang di-Pertuan Agong berangkat ke London malam tadi bagi mengadakan lawatan khas ke United Kingdom yang bermula hari ini hingga 16 Oktober. Desas-desus pembubaran Parlimen masih bertiup kencang pada ketika ini. Kita mahu bincangkan perkara tersebut bersama Pengarah Komunikasi Pusat Kajian Research for Social Advancements iaitu Raja Ahmad Iskandar Faris. Baik, terima kasih kerana bersama Astro Wani. Pertama sekali, kalau kita lihat kepada perkembangan politik semasa kan, seakan-akan pilihan raya ketika musim banjir tidak dapat dielakkan. Jadi sekiranya ia berlaku, apakah perkara-perkara yang mungkin kita boleh jangkakan? Terima kasih Nabila. Pertamanya, hanya kelompok kecil saja yang mahukan atau kelompok kecil ahli politik saja yang mahukan PRU dilakukan pada tahun ini. Jabatan Meteorologi ataupun Met Malaysia telah meramalkan bahawa cuaca buruk akan berlangsung daripada Oktober sampailah ke Mac tahun depan. Dan ini akan mendatangkan beberapa complication ataupun kesukaran kerana akan adanya potensi banjir di tempat-tempat yang selalunya banjir. Beberapa insiden pun telah dilaporkan pada hari ini, dilaporkan banjir di Kedah, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak, dan mungkin akan ada benda ini akan berlanjutan di beberapa tempat lagi. Kalau kita imbas kembali tahun lepas, impak banjir ini besar. Dia bukan hanya merosakkan barang-barang ataupun harta benda, tapi juga memberi impak atau kesan negatif yang besar kepada keluarga yang terjejas. Berpuluh ribu penduduk telah menjadi mangsa dan jutaan harta telah musnah pada insiden banjir besar pada tahun lepas. Kalau kita nak lakukan juga PRU seperti yang ditekan oleh sesetengah pihak dalam musim banjir, cabaran utama yang kita kena lihat adalah dari segi penggunaan tempat. Kita tahu sekolah itu digunakan untuk pusat PPS banjir dan juga dijadikan tempat untuk mengundi. Jadi dari segi itu kena ada peruntukan bagaimana untuk mengklasifikasikan tempat teduh banjir dan tempat untuk mengundi. Dalam pada itu, kalau dibubarkan kerajaan dalam minggu ini, perlu juga dipikir bagaimana kerajaan sementara itu dapat menjalankan peranannya secara efektif. Kerana kalau kita lihat, pada tahun lepas, kerajaan yang mempunyai kuasa penuh juga agak sukar untuk menangani isu banjir. Bagaimanakah kerajaan sementara yang kuasanya dihadkan boleh melakukan peranan ini dengan lebih efektif? Ketiga, satu lagi cabaran yang kita lihat adalah belanjawan yang dibentang oleh Tengku Zafrul, Menteri Kewangan pada hari Jumaat lepas, belum diluluskan. Peruntukan tambahan tentunya ada dalam bajet tersebut, belanjawan tersebut, tapi ia hanya dapat diturunkan ataupun digunakan untuk proses tebatan banjir dan proses lain bagi mengurangkan risiko banjir hanya boleh dilakukan pada tahun depan. Jadi kalau kita lakukan PRU pada tahun ini, saya risau dan juga concern, bimbang bagaimana kita mahu dapatkan sumber-sumber tambahan untuk pertama menyelamat keluarga dan mengekang risiko banjir di setengah tempat. Kedua, dalam pada kita fokus kepada banjir, nak juga fokus kepada pilihan raya dalam masa yang sama. Jadi yang terakhir sekali, kerisauan saya adalah tanpa rancangan komprehensif dan juga tumpuan ataupun sumber-sumber daripada bajet yang telah diumumkan, pihak berwajib ataupun penyelamat takkan menang tangan untuk menyelamat dan juga mengurus hal-hal pilihan raya. Kalau kita lihat tahun lepas di mana banjir terbesar yang kita pernah lihat, adanya sumber-sumber ataupun sukarelawan daripada parti politik dan juga NGO untuk menyokong bantuan ataupun proses menyelamat dan juga pengurusan banjir. Jadi kalau kita lakukan juga pilihan raya pada bulan ini ataupun bulan depan, saya risau sumber-sumber ini ataupun sukarelawan ini tidak ada kelapangan untuk fokus kepada banjir.
ataupun hanya setengah saja sumber dapat disalurkan kepada proses ataupun usaha menyelamat banjir. Jadi itu saja pandangan awal saya. Baik, ramai juga yang sebenarnya melihat kalau PRU 15 ni jika diadakan ketika banjir akan membuatkan peratusan mengundi berkurang sekaligus memberi kelebihan kepada parti-parti tertentu. Jadi adakah ini boleh kita kategorikan sebagai strategi politik sendiri? Kebanyakan pemerhati politik berpendapat sedemikian kerana peratusan keluar mengundi yang rendah tentunya memihak kepada mereka yang sudah ada akar umbi di sesetengah tempat mengundi. Tetapi dari segi satu yang lain adalah bencana ini kita tidak dapat meramal bagaimana kesannya kepada masyarakat setempat. Lagi-lagi kerana tempat ini meluas, dia tak kira parti politik mana, kawasan politik mana yang kena, semua akan terkena banjir dan saya rasa ini percaturan politik yang bahaya kalau ia dijadikan salah satu sebab mengapa PRU ataupun pilihan raya umum itu akan sepatutnya diadakan pada hujung tahun ini. Tentunya PRU yang dipercepatkan dalam musim tengkujuh tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada rakyat. Hanya mereka yang kemaruk kuasa mahu mendesak PRU dilakukan ataupun diadakan pada musim banjir sebegini. Jadi sebenarnya mahu atau tidak mahu kuasa pembubaran parlimen itu sendiri terletak di tangan Perdana Menteri melalui perkenan YDP Agong. Jadi jika ia dilaksanakan ketika banjir, bagaimana kita nak pastikan peratusan mengundi tinggi bagi memastikan kesuburan demokrasi itu terpelihara? Persediaan bagi kemungkinan PRU kita perlu lihat dari segi akses kepada tempat pengundi atau tempat mengundi. Kita dapat lihat setengah pihak atau setengah tempat adalah sukar bagi pengundi untuk sampai ke sekolah tersebut ataupun tempat mengundi tersebut dalam keadaan biasa, tidak banjir. Jadi kita bayangkan jika banjir, perlunya ada bot-bot yang tersedia supaya mereka dapat dibawa ke tempat mengundi dan menunaikan tanggungjawab mereka. Bagi mereka yang berada di Sabah dan Sarawak juga pula, pihak berkuasa perlu memikirkan cara bagaimana undi tidak hadir itu dapat dilaksana. Kerana dalam masa bencana, tiket-tiket mahal pada hujung tahun. Jadi bagi untuk memastikan bahawa pilihan raya itu adil dan saksama, pihak berkuasa atau pihak berwajib perlu memastikan bahawa undi tidak hadir itu dapat dilaksanakan ataupun mungkin memanjangkan undi pos kepada mereka pengundi Sabah Sarawak yang berada di Semenanjung atau sebaliknya. Paling penting sekali saya rasa kerajaan sementara atau caretaker government perlu juga berlaku adil dan tidak menggunakan usaha menyelamat itu sebagai gula-gula politik ataupun syarat untuk mereka yang menjadi mangsa banjir untuk mengundi mereka. Itu adalah satu usaha saya rasa yang berat sebelah dan menghina demokrasi jika ia dilakukan sebegini.